Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita sudah pun melangkahkan kaki kita ke dalam malam yang ke-6 di dalam bulan Ramadan. Alhamdulillah, jikalau kita singkapkan sedikit, kalau kita ingat, pada 7 April, iaitu malam inilah, 7 April 2020, apakah yang terjadi? 7 April 2020, kalau kita tak ingat, adalah hari pertama yang kita telah diberikan arahan untuk duduk di rumah. Kalau kita ingatlah, kan kita diberi perintah circuit breaker, ataupun kalau dalam bahasa Melayunya pemutus rangkaian. Kerana pada masa itu COVID-19 ataupun wabak itu masih baru lagi menular dan amat berbahaya. Jadi saya ni terimbas kembalilah sedikit kenanganlah kan pada 2020 tu. Kalau kita ingat 2020 tu kita diberikan arahan untuk melaksanakan solat sunat tarawih di rumah. Solat sunat tarawih di rumah. Tak dapat kita bersama macam ini beramai-ramai. Kan kalau kita nampak tadi kita bersama-sama dalam satu saf yang penuh. Seperti mana kita telah pernah juga melaksanakan solat-solat yang sebelum ini seperti sedemikian rupa, tapi pada tahun tersebut tak dapat kita laksanakan. Masya Allah. Dugaan ujian. Tapi pejam celik, Alhamdulillah pada tahun lalu dapat juga kita laksanakan salat sunat tarawih di masjid, tetapi dalam keadaan yang berjarak. Belum lagi rasa orang kata tu sempurna. Kan? Walaupun Alhamdulillah, kan pintu masjid tu telah dibuka untuk kita dan kita pun dijemput untuk datang ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala, makmurkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala, solat di masjid. Walaupun kita tahu dalam keadaan itu masih lagi keadaan yang boleh kita katakan tu berbahaya jugalah. Pada masa itu kan kes naik sampai beribu-ribu. Kadang-kadang kita nak keluar pun kita rasa risau. Tapi Alhamdulillah, kan sampailah tahun ke tahun ini, yang saya ingatlah pada awal April, kan bila mana kita telah diberikan arahan untuk dapat sama-sama kita merapatkan saf, saya terasa sedikit terkilan. Kerana pada bila mana Jumaat yang pertama itu dapat salat bersama dalam saf yang dapat dan sebagainya, saya pula dikenakan kuarantin dekat rumah, kena COVID. Kan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apabila pada malam ini, bila pada tadilah, bila kita mulakan daripada solat Isya, solat sunat tarawih, witir, dapat bertemu dengan para jemaah semua. Bila saya pusing ke belakang, saya lihat muka satu-satu yang saya kenal lah. Mereka melontarkan senyuman, kan? Walaupun dengan mask dan sebagainya, kita boleh nampak, boleh tahu wajah muka orang bila mana dia nak ada connection dengan kita, kan? Kita pusing nak tengok muka dia, senyum dekat kita, Masya Allah. Inilah yang kita rasakan kita kehilangan dalam masa 2 tahun yang lalu. Lebih-lebih lagi untuk mereka yang kerap untuk datang ke masjid. Lebih-lebih lagi untuk jemaah Masjid Al-Iman. Lebih-lebih lagi untuk staf relawan yang bekerja di Masjid Al-Iman. Kita merasakan kehilangan tersebut. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala aturkan perkara-perkara itu semua secara sempurna, tidak mendadak. Kalau kita lihat kan aturan Allah Subhanahu Wa Taala, jikalau dia angkat ujian tersebut dengan secepatnya, mungkin kita tak merasakan apa-apa, kan?
Kalau kita ambil contoh, ujian wabak COVID-19 tu mungkin dia 3 bulan je lah. 6 bulan je lah, tak sampai setahun. Kita pun tak pernah nak merasakan kehilangan tersebut. Dan bila mana kita rasakan kehilangan tersebut, barulah kita appreciate, kita menghargai. Dan itulah yang saya nak ceritakan sedikitlah pada malam ini. Yang bila mana yang tajuk yang kita akan ceritakan adalah berkenaan dengan pintu syurga Allah Subhanahu wa taala terbuka luas, terhapus dosa-dosa insan. Bulan Ramadan adalah bulan yang paling istimewa kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan." Bila datangnya bulan Ramadan, futihat abwabul jannah. Terbuka pintu-pintu syurga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak mengatakan terbuka pintu syurga. Kalau kita faham pintu-pintu, maksudnya dia ada banyak pintu. Kan? Kalau banyak pintu maknanya tempat tu besar. Besar dan ada banyak ruang yang kita boleh masuk. Ini yang syurga yang kita inginkan. Yang syurga ni adalah satu matlamat hidup kita pada hari akhirat nanti, kan? Adalah tempat tinggal kita yang terakhir. Tempat tinggal kita di dunia ini adalah yang sementara. Dan kita dambakan syurga, kita nak masuk syurga. Lalu Allah SWT kata, Rasulullah SAW mengatakan yang pada bulan Ramadan pintu-pintu syurga itu terbuka. Dan bukan sahaja pintu-pintu syurga itu terbuka, wa ughliqat abwabun nar, dan tertutup pintu-pintu neraka. Apakah maksud daripada tertutup pintu-pintu neraka? Kan adalah perkara-perkara maksiat ataupun azab Allah Subhanahu wa taala tu, kalau kita boleh katakan tu dikurangkan kerana ditutup. Macam dah tak boleh keluar. Kan? Ambil contoh kalau kita dulu lockdown kan, circuit breaker dan sebagainya. Kan, kalau rumah kita tu pintu tertutup, tak boleh keluar kita. So sama juga. Dan dosa-dosa kita tu nak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala tu tertahan. Tertutup pintu-pintu neraka. Kan, wasul silatil syayatin, dan malaikat juga dan syaitan juga dibelenggu. Tapi yang saya nak ceritakan pada malam ini adalah syurga. Kerana saya pasti setiap di antara kita mendambakan pada hari akhirat nanti kita akan masuk ke dalam syurga. Walaupun kita tahu kita ini banyak dosanya. Walaupun kita tahu kita ni tak layak untuk masuk ke syurga. Kan, kalau kita nak muhasabah diri kita, kita fikirkanlah apa yang kita dah lakukan selama mana yang kita hidup, nak bandingkan perkara amalan kebaikan kita dan perkara yang keburukan yang kita ataupun dosa yang kita lakukan, maksiat dan sebagainya, pasti kita akan merasakan dosa kita ini lebih besar. Pasti. Kalau ada orang yang merasakan yang dia dah layaklah nak masuk syurga, saya jemputlah dia duduk sini. Tapi saya duduk bawah, mungkin dia boleh duduk sini, dia boleh ceritakan kita macam mana nak masuk syurga. Kan? Kerana dia dah rasa lah. Sebab tak akan ada orang yang akan merasakan yang dia akan sampai ke tahap yang dia akan confirm masuk syurga. Jika kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan, ini adalah contoh yang kita kata tu contoh yang paling biasalah kita ceritakan, lagi-lagi dalam bulan Ramadan, ya. Dalam bulan Ramadan ni kita akan sering kali melaksanakan qiyamul lail kerana kita mengajarkan malam Lailatul Qadar. Jadi pada satu malam itu Aisyah radhiyallahu anha dia terbangun. Yang ini bukan ceritanya bukan dalam bulan Ramadan lah, tapi dia terbangun pada malam hari, dia terlihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang melaksanakan solat sunat tahajud pada malam hari. Lalu bila mana dia melihat keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa itu, kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu dah nampak macam ada nak bengkak. Maksudnya tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu dah berdiri dalam keadaan yang lama lah. Kalau kita diri solat sunat tarawih ni 1 jam tak ada hal lah. Kan? Masih boleh duduk bersila, masih boleh relax kan. Sebab kita ada bacaan-bacaan nazam di pertengahan, ya. Kita memang solat sunat tarawih tu memang kita nak relax.
Kita bukan nak kelam kabut. Kalau nak kelam kabut, bolehlah lakukan di rumah dan sebagainya lah. Kita dekat masjid, kita memang tarawih tu memang maksudnya memang kita nak rehat. Daripada kita selepas kita iftar dan sebagainya, malam ni kita melakukan ibadah yang secara perlahan, secara sederhana lah. Kita dapat rehatkan seketika sebelum kita bersambung lagi untuk kita berpuasa pada keesokan hari. Lalu Aisyah radhiyallahu anha, bila mana dia ternampak ya, suami dia kan, sayang suami kan, tengok concern kan, apalah laki aku buat kan, kaki sampai bengkak-bengkak. Bayangkan saudara, kalau kita baru balik kerja malam-malam, mungkin kita night shift ke apa ya, tak tahu kan night shift. Saya tak kerja shift macam itulah, tapi kalau ada orang yang kat sini kerja shift dan sebagainya, baru buka pintu malam-malam letak laku 12. Buka, ingatkan orang semua dah tidur. Sekali isteri tengah tunggu kat tepi, sudah celing je kita, bang, baru balik ke? Taklah, tapi selalunya isteri akan, bang, kerja okey, sihat. Kita kan rasa sedap lah kan hati. Ada orang nak sambut kita dekat rumah. Jadi Aisyah pun radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW. Beliau bertanya, wahai Nabi Allah, engkau ni adalah kekasih Allah, Nabi Allah. Engkau ni dah kira confirm masuk syurga. Confirm kan, Rasulullah SAW kalau dia tak masuk syurga, tak masuk akal. Kita yang tak masuk syurga mungkin lah kan. Tapi Rasulullah SAW confirm masuk syurga. Confirm. Lalu Aisyah pun bertanya, jadi mengapakah engkau melaksanakan salat sehingga kaki engkau ini sampai bengkak? Kan maksudnya bersungguh-sungguh lah melaksanakan salat. Lalu Rasulullah SAW jawab dengan jawapan yang pada saya itu jawapan yang sangat cantik, indah, romantis. Kalau orang nak kata itu kira gentleman, inilah jawapan dia. Rasulullah SAW katakan, afala akuna abdan syakura. Dan tidakkah aku ini adalah seorang hamba yang bersyukur. Rasulullah SAW bila dia katakan perkataan sedemikian, dia nak menunjukkan bahawasanya walaupun dia memang dah dipilih, walaupun ujian yang datang kepadanya itu banyak, walaupun Allah SWT itu dah naikkan darajat Rasulullah SAW itu tinggi, setinggi-tinggi mana, kerana syukurnya Rasulullah SAW, dia melaksanakan perkara tersebut. Dan kerana itulah jikalau kita lihat, di antara perkara-perkara yang boleh membuatkan kita untuk menempatkan tempat di syurga, selain daripada amalan-amalan, adalah untuk kita berasa bersyukur. Ini adalah satu tips yang saya nak berikan. Sebab kita pasti, kita tahu kan yang bahawasanya dengan ibadah puasa kita, dengan ibadah solat kita, zikir kita, baca Quran kita, sedekah kita, zakat kita, bantu orang dan sebagainya, amalan-amalan itu boleh membantu kita untuk masuk ke syurga, pasti kan? Kerana kita melakukan amalan-amalan yang mana telah dianjurkan untuk kita laksanakan. Tetapi bagaimanakah kita nak jadikan amalan-amalan tersebut lebih kualiti, orang katakan, ataupun dia lebih sampai, adalah dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tak bersyukur, kita akan rasakan ibadah-ibadah yang kita lakukan ini adalah sebagai satu bebanan. Penat kan nak buat? Kan ada orang yang mungkin dia jarang puasa. Lah mungkin first day kan, ataupun sekarang dah hari yang kelima lah kira technically dia puasa kan. Mungkin kalau dia tak faham tentang kerana dia lakukan ini adalah kerana syukurnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang di mana Allah Subhanahu Wa Taala walaupun berikan kita ujian, Allah SWT gantikan dengan nikmat-nikmat ataupun rahmah-rahmah yang sebaliknya. Jadi bila mana kita bersyukur, kita tahu yang bahawasanya ini adalah sedikit sahaja, orang kata tu appreciation kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak bandingkan apakah yang Allah SWT telah berikan kepada kita. Jadi pada malam ini saya nak ajak para jemaah semua sekalian untuk sama-sama kita merasakan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat yang di mana kita ini dapat bersatu pada malam ini, atas nikmat yang di mana kita ini bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dalam topik kita kan kita nak perbualkan tentang terhapusnya dosa.
Saya kasih satu doa yang simple dia. Ini doa pun memang kita baca lah, memang dekat dalam bulan Ramadan selalulah. Yang ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu anha juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, wahai Nabi Allah, jikalau aku bertemu dengan malam Lailatul Qadar, apakah yang doa yang seharusnya aku minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan Rasulullah SAW ajarkan doanya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Fa'fu anni itu untuk sendirilah. Kalau kita baca fa'fu anna secara berjamaah dan sebagainya. Jadi kita lihat sebenarnya doa itu mainkan peranan yang amat penting. Kalau kita fahamlah kenapa kita baca doa tersebut. Kita lihat kalau kita ini melaksanakan dosa, kita akan beristighfar, kita akan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkataan yang kita gunakan itu adalah istighfar. Kan, jadi kita bacalah selepas salat kita baca astaghfirullahalazim, ataupun kita baca ilahi lastulil firdausi ahlan dan sebagainya lah. Benda-benda yang mendatangkan kepada taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu iaitu istighfar. Tetapi dalam doa yang kita baca itu dia tak ada sebut istighfar, kan? Dia sebut afuwun. Afuwun tu maksudnya tu memaafkan. Jadi apakah beza sebenarnya kalau kita beristighfar dan kita baca doa yang istimewa ni, yang Allah SWT ini memaafkan? Kata ulama, istighfar adalah bila mana kita dah lakukan dosa, kita meminta ampun, maka dia dihilangkan. Allah SWT tu terima keampunan kita, maka dihilangkanlah. Tetapi kalau kita boleh fikir, kalau kita boleh ambil analogi, kalau kita tulis dekat buku pakai pensel, kan, ataupun kita pakai pen, kita tulis, letaklah ada orang hutang dengan kita lah, ambillah contoh orang tu hutang dengan kita $100. Pada masa sekian dia bayar dengan kita, kita pun ambil liquid paper, kita pun liquid paper dekat atas hutang tersebut. Betul? Kan, kita dah liquid paper atas hutang tersebut, maksudnya dah hilanglah benda tu. Tapi masih ada kesan. Masih ada bekas, kan? Masih ada kesannya. Maksudnya tu dah pernah ada tulis lah. Let's say lah $100, dia ni pinjam aku dan sebagainya. Maka aku pun Sekejap maka aku pun hilangkan, dan selepas itu benda tu dah tak ada, tapi masih ada kesan atau membekas. Itu yang dinamakan sebagai istighfar. Maksudnya buku catatan kita yang di mana ini masih ada dosa-dosa dan sebagainya, Allah SWT dah hapuskan, tapi pernah tak dicatatkan di dalam buku tulisan kita? Ada, ya, ada. Tetapi al-afu, Allah SWT ini memaafkan, membawa maksud yang mana Allah SWT ini hilangkan. Maksudnya kalau kita ada tulis dalam buku tu, dia sebenarnya tak ada tulis. Kalau kita cek balik, dah tak ada. Ini sebenarnya yang kita katakan perkara yang istimewa dalam bulan Ramadan. Yang bila mana kita ulang baca doa tu, kan, setiap kali kalau kita solat pada solat yang jemaah, selepas solat nanti kita akan baca doa tu, kan, Allahumma innaka afuwun. Mungkin kita tak tahulah apa maksudnya. Tapi sekarang kita dah tahu ni. Setiap kali kita baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, wahai Tuhan kami, engkau ini adalah Tuhan yang maha pemaaf dan engkau suka untuk memaafkan, maka maafkanlah kami. Setiap kali kita meminta perkara tersebut, Allah SWT hilangkan dosa kita. Hilang. Keluar daripada bulan Ramadan, zero dosa. Bersih, suci, seperti seorang bayi yang baru dilahirkan. Masya Allah. Nikmat tak perkara ini? Nikmat, kan? Kalau kita tak tahu, kita tak pernah kisah. Tapi sekarang kita dah tahu. Sekarang kita dah tahu dah betapa besarnya nikmat Allah SWT ni jadikan kita untuk kita bertemu dengan bulan Ramadan. Jadi inilah yang ingin kita inginkan pada malam ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah SWT berikan. Kita mendambakan syurga Allah Subhanahu wa taala yang dibuka pintunya seluas-luasnya di dalam bulan Ramadan sahaja, yang membawa maksud doa kita itu sampai. Rahmah Allah SWT itu banyak. Kan? Dan apa-apa saja yang kita minta kepada Allah SWT itu akan diperkenankan. Itu yang kita inginkan
syurga Allah SWT. Dan yang juga yang kita ingin dosa kita terampun, yang bila mana Rasulullah SAW mengatakan man shoma ramadhana, dan barang siapa yang berpuasa di dalam bulan Ramadan imanan wahtisaba, yang penuh dengan keimanan dan penuh dengan pengharapan atas dua perkara. Satu adalah ganjaran daripada pahala puasa kita, dan yang kedua adalah kita mendambakan pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Rasulullah SAW, ghufira lahu ma taqaddama min zanbih, akan diampunkan dosa-dosanya yang pernah lalu. Jadi kalau pada setiap Ramadan kita cuba sedaya upaya kita untuk lakukan yang terbaik, puasanya kita jaga, kita tambahkan lagi dengan amalan-amalan sunnah daripada kita melaksanakan solat, kita melaksanakan qiyamul lail, membaca Al-Quran, kita berzikir, kita mendekatkan diri kita bersama keluarga kita, rapatkan lagi silaturahmi dengan teman-teman kita, jemaah Masjid Al-Iman dan sebagainya. Saya pasti Allah Subhanahu Wa Taala jadikan bulan ini adalah bulan yang terbaik, istimewa untuk kita semua, ya. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita ini kuatlah untuk kita istiqamah. Jangan kita pada awal ni baru 6 hari, baru 5 hari lah, kira malam yang ke-6 ni kan. Semangat. Sekarang ni bazar dah buka. Tempat-tempat lain pun ada kedai-kedai makan dan sebagainya kan. Dah ada satu orang kata tu ujian yang lain. Maka jangan kita orang kata tu hilang daripada matlamat kita, yang mana kita ingin mencapai darajat takwa di dalam bulan Ramadan, dan semoga kita keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan yang suci, bersih. Semoga kita diberikan Allah Subhanahu Wa Taala tempat di syurga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah SWT menerima segala amalan-amalan kita di dalam bulan Ramadan ini, puasa kita, solat kita, zakat kita, baca Qurannya kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan segala urusan kita. Allah SWT memelihara kita semua, dengan keluarga kita, anak-anak kita, saudara mara kita, teman-teman kita semua daripada wabak. Dan semoga kita dapat sama-sama insya-Allah pada hari akhirat nanti berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Amin ya rabbal alamin.